Sama di Sarawak, di Sabah, di Semenanjung lepas ini, kita kena sehabis sahaja pemilihan kali ini, cepat-cepat gerakkan dan latih supaya rakyat boleh nampak sebenarnya PKR ini adalah parti untuk rakyat. Dia bawa suara rakyat. Dialah yang suarakan masalah rakyat. Dialah yang duduk kat bawah dengan rakyat, dan yang membezakan kita dengan semua parti-parti lain, kita satu-satunya parti yang menerima keputusan rakyat dan tetap yakin dengan keputusan rakyat, macam mana rakyat bubuh kita pun. Kalau itu kita mulakan, kita harap pilihan raya akan lebih panjang. Kita ada peluang yang baik untuk kembali jadi kuat balik. Cuma saya nak pesan sahabat-sahabat dalam bilik ini, ingat dalam dewan ini, kalau kita kuat balik, nanti adalah malaun-malaun yang jahat-jahat ni datang balik nak masuk, jangan bagi mereka masuk. Orang lain mungkin lupa, saya tak lupa. Sebab luka itu dalam. Luka itu cukup-cukup dalam. Yang atas itu tak apa, dia boleh berkawan sebab dia jumpa kat parlimen, pergi minum kafeteria sama-sama. Saudara-saudari, kita dekat bawah ini melalui masa yang orang cemuh parti, orang tinggal parti. Kita terpaksa menjawab dengan pengundi, kenapa kamu ada pemimpin-pemimpin yang lompat, katak dan khianat macam ni. Jadi kalau mereka nak balik, jangan bagi mereka masuk. Kita ada ramai lagi di kalangan yang sedia ada ni, yang cukup kuat, cukup teruji. Adalah tidak adil saudara-saudari mempertahankan parti semasa susah hanya untuk diambil balik oleh orang lain semasa kita nak naik menang nanti. Jadi ingat yang itu. Sebab itu kalau saudara-saudari tanya saya, adakah ini memecah belahkan? Dah. Tapi kita perlu berlaku adil. Kita kan parti keadilan. Kita tak boleh tak berlaku adil kepada kawan-kawan yang cukup setia mempertahankan parti. Saya selalu ingat, saya selalu ingatkan saya ni nak habis dah ni kan. Cuma saya kena sebut yang ini. Saya ada seorang anak aja. Jadi saya tak ada masalah itulah. Tapi orang yang banyak anak, kalau baca psikologi kanak-kanak, dia ada satu simptom lah, dia panggil bad parenting syndrome. Maksudnya sindrom mak bapak yang tidak berlaku adil. Kerana sebagai ibu bapa, kita ada kecenderungan untuk memberi lebih perhatian kepada anak yang buat masalah. Anak tu yang buat masalah, yang itulah yang kita kena layan. Sebab kalau tidak, dia buat masalah. Jadi dalam keadaan itu, kita selalunya tinggalkan anak yang baik. Sebab dia pandai-pandai, dia boleh jaga diri dia, dia pandai-pandai. Dia pergi, kalau kita tak tanya dia makan pun dia pandai-pandai sendiri, pergi sekolah pun dia pandai-pandai sendiri, balik pun dia buat kerja rumah sendiri. Tapi kalau yang masalah tu, kita takut semua kena jaga baik. Dia sama dalam parti saudara-saudara. Kalau tanya saya kenapa saya kasar, kenapa saya keras, kerana saya sebagai pemimpin, saya tidak mahu ada masalah bad parenting syndrome. Berlaku adil kepada yang paling baik dalam parti. Kalau itu bermakna berlaku keras kepada orang yang menyusahkan parti, maka itu bagi saya adalah satu tindakan yang betul. Sebab kalau tidak, kalau kita selalu memberi ruang kepada yang buat pasal, yang khianat, yang sekejap ke sana, sekejap ke sini, maka dia sebenarnya meminggirkan dan menganiayai yang baik-baik, yang setia dengan parti selama ini. Jadi yang terakhir sekali soal pengurusan, pasal keahlian yang bertambah, yang bertindih kan. Saya sebenarnya telah pun menghantar surat kepada JPP. Kami telah melalui keseluruhan daftar anggota sebanyak 1 juta lebih. Kami telah pun kemukakan kepada JPP sebanyak lebih kurang 54,000 orang anggota yang dikhawatiri ada pertindihan. Kadang-kadang nombor kad kenalan tak betul, kadang-kadang satu nombor telefon digunakan untuk mendaftarkan 1,000 orang, satu alamat sampai 4,500. Jadi masalah ini bukan hanya terhad di Sarawak, masalah ini adalah masalah satu negara. Saya telah pun
menghantar dan telah pun kemukakan setiap nama anggota yang perlu disemak oleh parti yang ada risiko pertindihan. Jadi saya harap JPP ambil tindakan. Yang itu sebelum pun saya tak umum kat luar, tapi tanggungjawab kita untuk pastikan bahawa daftar keanggotaan parti itu benar-benar bersih. Kan? Yang kedua soal JPP di Bintulu semua, saya tak campur tangan dan hampir tidak berhubung langsung dengan JPP, tapi oleh kerana kita ambil peluang kita turun dan kita dengar masalah itu, sebab saya faham pemilihan Sarawak hujung minggu ini. Kalau tempat itu, bukan, 2 minggu lagi, Sabah bukan. Jadi tempat itu terutamanya bagi Sarawak perlulah diketahui dengan lebih cepat sebab soal aturan kenderaan tempat itu lebih sukar di Sarawak. Jadi saya minta supaya nanti saya bincang dengan saudara Zahir supaya saudara Zahir boleh nyatakan dan maklumkan secara umum kepada JPP untuk ambil tindakan, kan. Dan yang terakhir, tadi Abang Jalil juga tanya soal koperasi dan sebagainya, kan. Sebenarnya kita ada membuat cubaan untuk mendaftarkan koperasi selepas pemilihan yang lepas. Masalahnya ialah Suruhanjaya Koperasi memerlukan kebenaran parti untuk menggunakan nama keadilan. Jadi kebenaran parti itu terpaksa melalui keputusan parti. Pada ketika itu parti kita terbelah dua dan segala pandangan ataupun cadangan yang saya bawa tidak akan dipersetujui oleh pihak yang satu lagi. Jadi itulah yang menyebabkan koperasi kita tu berjalan tak sampai sekarang. Cik Zam ada, sebab saya dengan Cik Zam yang turun naik cuba mendaftarkan perkara itu, tapi dia tergantung dekat situ. Jadi saya harap keputusan pemilihan kali ini berjalan dengan baik dan apapun keputusannya, kita insya-Allah akan dapat sokongan semua pihak dalam kepimpinan keadilan pusat nanti untuk membenarkan satu koperasi keadilan ditubuhkan. Dan bila kita buat begitu, itu akan memberi ruang untuk kita perkuatkan akar umbi kita, kita latih mereka berniaga, kita juga bantu mereka dan mungkin tak banyak tapi paling kurang kegiatan dalam keadilan itu terutamanya bagi wanita keadilan contohnya tidak tertumpu kepada soal politik semata-mata. Kita nak sebenarnya penglibatan di dalam keadilan itu juga membantu kehidupan seharian. Kalau tak banyak pun paling kurang dia boleh belajar sedikit. Kalau tak boleh buat wang banyak pun paling kurang ada sedikit. Kalau dia tak boleh buat pinjaman banyak pun, tapi dalam masa terdekat kalau ada sumber kapital yang mencukupi daripada anggota-anggota yang lain, boleh kita usahakan. Jadi saya ingat yang itu lebih mudah kali ini. Kerana saya tak nampaklah Saifuddin ke atau orang lain akan ada masalah besar untuk bersetuju supaya kita menubuhkan satu koperasi. Malah saya cadangkan juga baik di Sarawak dan juga semua calon-calon atau cabang-cabang yang mendengar di luar, satu caranya ialah kita akan ada kongres dalam bulan 6 nanti. Sedara-sedari akan diminta, terutamanya cabang-cabang kat Sarawak lah sebab banyak menang tanpa bertanding ni, sedara-sedari akan diminta untuk menghantar usul. Sebenarnya boleh hantar usul ramai-ramai supaya parti menubuhkan satu koperasi untuk anggota. Kalau kita boleh susun begitu, maka perkara itu boleh diluluskan di Kongres dan kita boleh usahakan penubuhan koperasi secepat mungkin, tidak kira siapa pun menjadi timbalan presiden ataupun keputusan selepas itu. Jadi saya minta maaf ambil masa yang lama. Saya pun sebenarnya hanya ada tempoh kebenaran berada di Sarawak sampai pukul 10 malam. Orang lain boleh duduk lama, saya ada pas sampai 10 malam saja. Jadi terima kasih banyak-banyak lagi. Saya terutang budi sedari datang kali ini daripada jauh. Saya minta lepas ini setiap kali saya nak masuk, kerajaan negeri akan bagi ruang supaya saya masuk. Saya tak adalah kasar sangat dengan kerajaan negeri sebab Najib ada lagi, saya akan terus pukul Najib, kan. Jadi selamat berhari raya bagi mereka yang merayakan, dan harapan kita jangan putus harapan, jangan sedih. Parti kita ini parti yang kuat, yang kita sayang, yang orang juga sayang.
kita hanya perlukan masa dan tenaga untuk kita bina kembali kekuatan, dan insya-Allah kalau kita yakin dengan diri kita, kita yakin dengan rakyat, tak lama lagi keadilan akan jadi parti yang besar di Sarawak sekali lagi. Jadi terima kasih. Saya pulangkan kepada saudara Zahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.